Assalamualaikum dan salam sejahtera. Demikian tadi kita dengarkan ucapan pelancaran konvensyen dan pelancaran jentera wanita Barisan Nasional yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kita tahu dalam ucapan tersebut ini merupakan adalah amanat dan juga orang kata memberi kepada semangat kepada jentera wanita itu dalam menjelang pilihan raya umum ke-15 juga itu. Dan dalam ucapan Perdana Menteri itu juga apa yang menarik dapat ditarik keluar adalah mengenai bagaimana Perdana Menteri mahu adanya usaha daripada jentera wanita itu membangkitkan serangan yang diajukan dalam kalangan pemimpin-pemimpin parti. Maknanya tidak perlu untuk memberi serangan kepada pemimpin parti, sebaliknya beliau turut mengingatkan supaya perkara itu tidak berulang. Dan adakah dengan sokongan tersebut perlunya kita maknanya jentera parti itu membawa semangat yang diberikan oleh Perdana Menteri untuk sama-sama diterjemahkan di bahagian masing-masing. Dan dalam kita mengulas mengenai perkara ini dan ucapan Perdana Menteri, bersama kita di talian video adalah Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid yang juga Fellow Penyelidik Ilham Center. Dr. Hamidin, Assalamualaikum. Hello, Dr. Hamidin. Assalamualaikum, Dr. Hamidin. Waalaikumsalam, Asim. Apa khabar? Khabar baik, Doktor. Okey, Doktor, terima kasih kerana bersama kami di Buletin Awani Jam ini. Doktor, kalau Dr. Hamidin melihat kepada pelancaran jentera wanita BN, sebelum ini ada konvensyen BN juga di Sabah, di Selangor dan beberapa tempat. Sudah pasti kita tahu ini adalah bahang kepada PRU ke-15 ini. Ini adalah strategi untuk menyuntik semangat-semangat jentera BN itu sendiri. So, pandangan doktor dulu untuk kita ulas kepada susunan convocation atau pelancaran convocation BN di setiap negeri dan juga orang kata apa sayap-sayap BN itu. Doktor. Terima kasih. Kalau kita lihat sememangnya ketika ini jentera parti terutamanya parti-parti utama seperti Barisan Nasional sedang memkukuhkan kedudukan di setiap negeri masing-masing. Kita perhatikan kalau tadi kita lihat pelancaran jentera wanita oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Pada masa yang sama juga kita lihat Komisi Negeri Selangor juga berlaku baru-baru ini di Sabah dan juga negeri-negeri lain. Jadi saya menjangkakan sehinggalah PRU diumumkan, kita akan melihat lebih banyak lagi aktiviti pelancaran jentera-jentera parti akan berlaku. Bukan sahaja di kalangan Barisan Nasional, tapi parti-parti lain juga. Kerana ketika ini mereka saya kira mahu menggembelengkan bukan sahaja jentera mereka, tetapi juga mahu membina satu gelombang kesedaran kepada pekerja-pekerja parti, kepada ahli-ahli parti bahawa pilihan raya semakin hampir dan mereka mahu mempersiapkan diri mereka menuju ke pilihan raya yang akan datang. Baik. Doktor, ingin juga saya memetik keluar ucapan sebentar tadi yang mana Perdana Menteri ada membangkitkan mengenai serangan yang diajukan dalam kalangan pemimpin parti. Beliau turut ingatkan supaya perkara itu tidak berulang. Adakah Dr. Hamidin sendiri melihat peringatan secara terbuka Perdana Menteri ini, Datuk Seri Ismail Sabri ini merupakan satu bentuk amaran kepada segelintir pemimpin parti yang kita tahu sering menyuarakan pandangan secara terbuka kan dan menyerang pemimpin dalam kalangan parti. Ya, terima kasih. Sekiranya kalau kita lihat permasalahan yang dihadapi oleh kerajaan ketika ini, walaupun ia dipimpin oleh sebuah kerajaan yang didominasikan oleh UMNO dan Barisan Nasional, maknanya mereka punya wakil, tetapi ia juga diserang oleh ahli UMNO dan Barisan Nasional. Dan itu yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri tadi. Beliau sebagai seorang Perdana Menteri sudah tentu mahu mempertahankan skala dasar dan beliau berharap agar parti, pemimpin parti juga seharusnya berada di belakang pucuk pimpinan beliau sebagai Perdana Menteri untuk memastikan bahawa kerajaan akan mendapat lebih banyak sokongan. Tetapi seperti yang beliau nyatakan tadi, apabila kawan sendiri yang mula menembak kawan dan kadang-kadang boleh lihat untuk menjadi lebih popular dalam parti sendiri, menyebabkan kerajaan menerima tempias. Dan apabila kerajaan menerima tempias negatif daripada kritikan-kritikan itu, parti juga sebenarnya menerima tekanan pada masa yang sama. Jadi saya kira apa yang dinyatakan oleh Ismail Sabri itu sangat jelas
bahawa kepimpinan, terutamanya kepimpinan Barisan Nasional dan UMNO khasnya, seharusnya bersatu, tidak lagi menunjukkan perpecahan dalam konteks kepimpinan untuk mereka berdepan sebagai sebuah kepimpinan yang solid menjelang pilihan raya ke-15. Mhm. Dr. Hamidin, kalau saya dapat juga bawakan yang mana Perdana Menteri tadi ada menyuarakan mengenai calon wanita itu 30%, seperti mana, adakah Dr. Hamidin melihat, memang kita tahu selalu dari zaman dahulu UMNO BN ini adalah jentera wanita itu adalah tulang belakang kepada kukuhnya sesebuah parti dan sebagainya. Tetapi bagaimana Dr. Hamidin melihat terjemahnya calon-calon dalam kalangan barisan BN itu sendiri dalam kalangan UMNO, adakah dia boleh ditunaikan dengan melihat kepada komitmen mereka mendukung parti itu sendiri, dan adakah BN itu sudah pasti memang mempunyai calon dan pelapis dan sebagainya, Doktor? Terima kasih. Sememangnya kalau kita lihat ya, terutamanya parti seperti Barisan Nasional dan UMNO, latar belakang utama mereka bukan sahaja sebagai pekerja parti tetapi juga sebagai jentera pilihan raya mereka adalah wanita. Dan wanita memainkan peranan yang sangat penting memastikan program-program parti berjalan lancar, berjaya mengukuhkan keadaan parti, dan ini mainkan peranan wanita mainkan amat memang sangat penting. Tetapi seperti yang dinyatakan tadi, kalau kita lihat ia tidak seimbang dengan jumlah di mana wanita dijadikan calon baik di peringkat negeri maupun di peringkat parlimen. Dan di sini saya kira sudah tiba masanya parti-parti bukan saja mengiktiraf peranan wanita dalam politik nasional, tetapi pada masa yang sama juga melihat kepentingan kedudukan wanita ya sebagai pembuat dasar. Saya rasa itu sangat penting. Sekurang-kurangnya kalau di peringkat umum kita mengetahui bahawa 30% wanita mesti menduduki sebahagian kota tertentu, saya juga ingin melihat supaya parti-parti politik ataupun sekurang-kurangnya 30% wanita mendiami kerusi di parlimen. Dan ini saya kira calon-calon seharusnya yang diketengahkan oleh parti seharusnya menampilkan realiti politik kita bahawa majoriti pengundi ialah wanita. Malah kebanyakan isu politik juga, isu-isu yang mendepani ialah isu wanita dan juga isu-isu orang muda. Jadi kita mahu melihat wajah-wajah orang muda, wajah-wajah wanita lebih mendominasi persaingan kepimpinan pada masa akan datang. Mhm. Dr. Hamidin juga tadi Perdana Menteri ada menyebut dan orang kata menyuntik semangat jentera wanita mengenai bagaimana kerajaan diterajuinya menangani masalah harga barang dan inflasi. Adakah mesej ini dapat diterjemahkan oleh jentera wanita dan pemimpin BN itu sendiri ke bawa mesej itu, amanat dan semangat yang dibawakan sewaktu konvensyen ini mengukuhkan sokongan menjelang PRU sekaligus BN itu menang besar di semua bahagian? Ini menarik ya, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana gerak kerja UMNO sebagai sebuah parti yang boleh dikatakan sebagai parti tertua, sangat established di Malaysia, kita melihat kebiasaannya kekuatan UMNO ini ialah melalui pertemuan terutamanya di kawasan luar-luar bandar, di kawasan kampung dan sebagainya. Maklumat yang dibawa dalam konvensyen seperti ini selalunya diguna pakai oleh kepimpinan-kepimpinan tempatan di bahagian, di cawangan untuk memberikan penerangan kepada rakyat. Dan ini pentingnya dalam konteks keberkesanan jentera, dan sememangnya dalam konteks parti di Malaysia, UMNO dan Barisan Nasional mempunyai kelebihan dalam konteks ini kerana mereka berada di setiap kawasan, mereka berada di setiap cawangan dan mereka berada di setiap daerah di Malaysia. Jadi dalam konteks itu kita melihat sememangnya dengan jentera yang sedia ada, dengan struktur parti yang sedia ada, ia memberikan kelebihan kepada UMNO untuk mereka mendekati, menyampaikan maklumat seperti yang mereka mahukan kepada para pengundi. Tetapi pada masa yang sama juga kita harus mengakui ketika ini maklumat bukan hanya disebarkan secara individu. Media sosial memainkan peranan. Okay, contoh media sosial, media elektronik dan sebagainya. Dan UMNO juga seharusnya mengimbangi kepentingan kaedah penyampaian secara lama untuk kawasan luar bandar itu dengan kaedah-kaedah baru dalam konteks sosial media dan sebagainya untuk memastikan bahawa tidak ada kumpulan yang tertinggal dalam pengagihan maklumat yang mahu disampaikan oleh UMNO. Baik,
Dr. Hamidin, bila Dr. Hamidin bercerita tentang kena seimbangkan dari segi penggunaan orang kata menyampaikan maklumat atau kita berkempen lah orang kata mendekati rakyat itu, perlunya kita menggunakan media sosial dan sebagainya. Tetapi ada juga kita tahu yang mana kaedah-kaedah tradisional tu maknanya orang-orang lama ini lebih percaya kepada kaedah bersemuka orang kata, maknanya ada sentuhan orang kata touch base macam tu kena ada. So bagaimana Prof melihat maknanya perlu ada transformasi ke, dan maknanya jentera-jentera atau sesuatu calon itu nanti atau yang memang akan menjadi calon dan calon ni perlunya ada satu tim yang orang kata boleh menguatkan bukan saja dari segi tradisionalnya tetapi juga media sosial. Ya, benar. Kalau kita lihat ya, UMNO, kekuatan UMNO dan Barisan Nasional sememangnya kalau kita melihat dari segi geografi berada di kawasan luar bandar, dan komunikasi tradisional ini sangat-sangat berkesan di kawasan luar bandar. Pertemuan secara fizikal melalui upacara-upacara keagamaan sepertinya upacara sosial, institusi-institusi sosial, surau, masjid dan sebagainya memainkan peranan dalam konteks penyebaran maklumat bagi masyarakat di kawasan luar bandar dan bagi mereka juga yang berada dalam kumpulan umur tertentu. Tetapi pada masa yang sama juga, ledakan teknologi ini tidak mengenal tempat. Ketika ini anak-anak muda di kawasan luar bandar juga sudah mempunyai ataupun mendapat akses kepada maklumat melalui teknologi yang kita ada ketika ini. Jadi dalam konteks ini, saya kira itu yang saya maksudkan dalam konteks kepelbagaian UMNO. UMNO sudah tidak lagi boleh hanya rely kepada jentera wanita semata-mata untuk mendapatkan sokongan bagi kumpulan tertentu. Tetapi UMNO juga seharusnya memikirkan bagaimana untuk mendekati kumpulan lain yang dilihat ketika ini agak jauh. Agak jauh daripada UMNO. Dan dalam konteks ini ada Barisan Nasional. Jadi dalam konteks ini saya merasakan peranan wanita itu semakin menjadi penting, tetapi bergantung kepada tempat dan kawasannya, dan salah satu perkara yang harus diberikan penekanan bagi mana-mana parti politik di Malaysia ketika ini, saya kira ialah mereka sudah tidak lagi boleh meminggirkan persoalan dan kepentingan wanita dalam kerangka politik mereka. Mereka seharusnya meletakkan wanita di satu tempat yang sangat penting, bukan saja dari segi calon, tapi dari segi isu, dari segi polisi yang mereka mahu ketengahkan. Dr. Hamidin, saya juga tertarik kepada kenyataan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan di Kemaman semalam, yang mana beliau berkata BN akan bergerak solo pada PRU ke-15 ini, dan juga maknanya jika menang dengan gerakan solo itu dan menang, mereka tidak perlu lagi meminta-minta sedekah, meminta-minta simpati untuk menubuhkan kerajaan. Pandangan Dr. Hamidin? Terima kasih, Asim. Saya melihat apa yang dinyatakan oleh Tok Mat semalam sememangnya memang menarik. Ia lebih memberikan bagi saya memberikan ketetapan kepada apa yang telah banyak diperkatakan oleh pihak media, penganalisa, pengkaji politik ketika ini yang melihat malahan suara-suara daripada dalam UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri dengan jelas menunjukkan bahawa mereka akan kekal untuk bergerak secara sendiri. Adakah ini menunjukkan bahawa berakhirnya muafakat nasional seperti yang dimahukan oleh setengah parti, ataupun ia akan terus berada satu di mana berlakunya sembunyi-sembunyi dalam konteks kerjasama. Tetapi saya melihat sekiranya UMNO mahu bergerak secara sendiri, realitinya, dan ini juga diakui oleh ucapan Tok Mat itu bahawa amat sukar untuk Barisan Nasional ketika ini boleh memenangi secara mutlak majoriti sebagai sebuah parti. Jadi saya kira apa yang diperlukan oleh UMNO ketika ini, strateginya ialah mereka cuba memenangi sebanyak mana mungkin kursi untuk mereka menjadi sebuah parti yang dominan, yang membolehkan mereka memilih siapakah yang mereka mahu bekerjasama bagi membentuk kerajaan. Saya kira itu adalah satu strategi yang terbaik yang boleh dilakukan oleh UMNO dalam konteks keadaan suasana politik semasa. Jadi dalam konteks ini saya merasakan walaupun Tok Mat mengatakan bahawa UMNO akan dan Barisan Nasional akan bergerak secara solo, tetapi negosiasi perundingan untuk bekerjasama dengan parti-parti lain saya percaya masih lagi terbuka. Terbuka dalam konteks selepas pilihan raya ataupun untuk mengurangkan pertembungan dalam menjaga kepentingan parti pada semasa pilihan raya. Jadi saya kira UMNO sememangnya ramai yang mahukan bergerak secara solo selepas mereka apa yang mereka dapat di Melaka dan juga apa yang mereka dapat
di Johor dan mereka mempunyai keyakinan terhadap itu. Tetapi suasana PRU saya rasa sedikit berbeza jika bandingkan dengan PRN. Jadi UMNO seharusnya mula juga memikirkan apakah strategi yang terbaik sekiranya mereka gagal menjadi sebuah parti yang mempunyai majoriti secara jelas di parlimen nanti. Baik, baiklah terima kasih Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center dan kita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini.